Raya sebulan di Malaysia. Di Malaysia, hari raya menjadi kelaziman diraikan sampai sebulan. Kerjanya memang belum ada tulisannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Romblia Pratama, guys. Kali ini gue mau ngebahas satu video yang lagi viral di sosial media, di YouTube maupun di TikTok, guys. Video apa itu? Ini adalah video tentang gimana lebaran di Indonesia dan hari raya di Malaysia, guys. Di video ini menceritakan sebuah video tentang perbedaan antara lebaran di Indonesia, keseruan lebaran di Indonesia dan keseruan lebaran di Malaysia, guys. Kita tonton bareng-bareng. Yuk. Satu hal yang menyatukan antara dua negara serumpun di ASEAN, iaitu Malaysia dan Kita Indonesia, serumpun, guys, adalah Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya Aidilfitri. Ini disebabkan kedua negara ini mempunyai akar budaya yang sama, iaitu Islam. Namun, sudah pasti kemeriahan yang dirasakan tidaklah sama persis. Melalui pengamatan beberapa warga negara Malaysia yang tinggal di Indonesia dan warga Indonesia yang merantau di Malaysia, berikut kami sajikan kepada para penonton perbezaan Hari Raya Aidilfitri antara Malaysia dan Indonesia. Teruskan menonton. Lebaran di Indonesia. Yang pertama, raya atau lebaran. Kita mulakan dengan hal-hal yang paling ringan dahulu ya, iaitu dari segi panggilan itu sendiri. Rakyat Malaysia menyebut 1 Syawal sebagai Hari Raya. Hari Raya. Ucapan klasik yang sering diucapkan ialah Selamat Hari Raya. Sementara di Indonesia pula, istilah yang masyhur adalah Lebaran. Selamat Lebaran. Selamat Lebaran. Lebaran ini lo ngapain sih? Lebaran mau kemana aja? Gua nggak mau Ya, kemana-mana. kalau di Malaysia, Lebaran ini jarang menjadi kalimat ucapan. Ia hanya dipakai untuk ucapan rasmi atau bertulis semata-mata. Begitu juga ucapan Hari Raya bagi warga negara Indonesia. Yang kedua, lagu raya Malaysia lebih banyak. Lagu raya di Malaysia merupakan sebuah mantra atau lagu rasmi yang diulang-ulang setiap tahun, dan ia dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi legenda Malaysia sejak di era almarhum P. Ramlee hinggalah di zaman Datuk Siti Nurhaliza. Ia menjadi lagu wajib yang menghiasi pagi raya dan sepanjang bulan Syawal. Biasanya lagu raya Malaysia bernada sedih dan mendayu-dayu yang membuatkan hati pilu, mengenangkan masa lalu. Ini sedikit berbeza dengan lagu raya Indonesia. Boleh dikatakan tidak ada lagu tradisi raya di Indonesia. Ya, benar. Yang ada pun adalah lagu baru Semuanya oleh benar artis-artis terkemuka terkini. Itu pun tidaklah sebanyak seperti di Malaysia. Yang ketiga, takbir di Indonesia lebih bersemangat. Di Indonesia, laungan takbir semakin memuncak pada malam hari raya. Takbir keliling. Semua umat Islam, yang kecil atau besar, tua atau muda, akan mengelilingi bandar dengan menaiki bas, motosikal untuk melaungkan takbir menggunakan pembesar suara dan juga gendang. Itulah yang disebut takbir keliling. Yes, betul. Riuh rendah bandar-bandar utama di Indonesia dan sedikit terganggu dengan bunyi bising ledakan bunga api. Dan yang menarik adalah kanak-kanak dan remaja bebas bertakbir Bebas di di Indonesia masjid tu bebas. bersama-sama dengan orang tua, yakni para imam, para bilal dan para siap masjid. Tidak ada halangan dan larangan dari orang tua, tidak seperti yang terjadi di Malaysia. Sementara itu di Malaysia, takbir raya dilakukan di masjid-masjid dan surau-surau, juga di TV oleh pemimpin-pemimpin kerajaan atau parti-parti politik tertentu. Ada juga kadang-kadang melibatkan orang awam, walaupun sebenarnya sudah kalah dibandingkan dengan kemeriahan takbir di Indonesia. Yang keempat, tiada bazar Ramadan di Indonesia. Bulan Ramadan menyaksikan peningkatan kegiatan perniagaan dan bisnes untuk menjana pendapatan
rakyat terbawah. Inilah Para perbedaan. peniaga menyediakan juadah berbuka puasa dan juga sebagai sambutan di hari raya mendatang. Namun di Malaysia, ianya lebih meriah, lebih sistematis dan berfokus pada satu lokasi strategik. Ini yang disebut sebagai Bazar Ramadan. Di setiap daerah dan bandar-bandar Ini yang gua pasti suka ada di Malaysia. sekurang-kurangnya satu Bazar Ramadan. Ada Ia Bazar adalah Ramadan. usaha sama Di Indonesia enggak ada, antara Bro. kerajaan tempatan atau pemerintah kota dengan masyarakat peniaga di Malaysia. Kebanyakan Bazar Ramadan adalah tempat menjual aneka juadah makanan untuk berbuka puasa. Wow, Di sedap samping nih. barang-barang keperluan lain untuk Hari Raya Idul Fitri. Berbeza sekali di Indonesia, tidak ada Bazar Ramadan walaupun tidak dinafikan. Ramai pedagang kaki lima yang turun menjual barang-barang mereka. Ada juga yang menjaja di lokasi tertentu pada bulan Ramadan Benar yang itu. menjual seperti tempe, tahu goreng, kolak dan air minuman. Di Indonesia, perniagaan di bulan Ramadan kurang sistematik berbanding Malaysia Benar banget. dan terhad kepada makanan tertentu sahaja. Yang kelima, Indonesia tidak melarang makan di siang hari. Tidak ada Di larangan. Malaysia menjadi sebuah kesalahan dan dosa besar jika makan secara terbuka sepanjang bulan Ramadan. Walau bagaimanapun di Indonesia, yang tidak berpuasa dibolehkan makan di tempat umum terbuka. Kedai makan di Indonesia juga dibuka seperti biasa sepanjang bulan Ramadan. Cuma ditambah atau diletakkan langsir Ditutup atau dengan kain. supaya yang makan di dalam tidak bener. mengganggu 100% penglihatan yang bener. berpuasa di luar. Yang keenam, balik kampung atau mudik. Ada Mudik. persamaan antara Malaysia dan Indonesia berkenaan tradisi pulang kampung. Bagi warga negara Malaysia, istilah balik kampung merupakan tradisi yang dibuat selang beberapa hari sebelum menjelang 1 Syawal Idul Fitri, dan ianya hanya berlangsung beberapa hari, paling lama pun 1 minggu sahaja. Namun berbeza di Indonesia, tradisi pulang kampung halaman ini dikenali sebagai mudik. Mudik. Dilakukan lebih awal. Bahkan ada yang mula mudik ke kampung ketika di awal Ramadan lagi. Dan suasana mudik di Indonesia membuatkan kedai-kedai di bandar-bandar besar seperti Jakarta, Surabaya dan Medan akan tutup selama sekurang-kurangnya 2 hingga 3 minggu hingga 1 bulan. Karena Yang peniaganya ketujuh, pulang. perbezaan pakaian antara Malaysia dan Indonesia. Di Malaysia, biasanya kaum lelaki akan memakai pakaian tradisional baju Melayu, Baju Melayu. sementara kaum wanita akan memakai pakaian tradisional baju kurung, baju kebaya, berbagai warna. Sementara di Indonesia, tidak ada pakaian tertentu khusus untuk sambutan Hari Raya. Enggak ada. Itu bebas. Walau bagaimanapun, majoriti umat Islam akan memakai pakaian berwarna putih kerana ia merupakan lambang kesucian sesuai dengan sambutan 1 Syawal. Benar. Biasanya kaum lelaki memakai baju koko. Yang ke-8, solat Aidil Fitri. Berbeza di Malaysia yang hanya solat di masjid, Indonesia tidak hanya bersembahyang di masjid. Kebanyakan masjid besar di bandar akan mengadakan solat di padang ataupun lapangan terbuka. Ada juga bahkan solat di jalan raya, sehinggakan sesetengah jalan raya di kota besar seperti Jakarta tutup. Yang ke-9, rumah terbuka atau halal Halal bihalal. bihalal. Rumah terbuka di Indonesia hanya untuk ahli keluarga terdekat serta sahabat yang rapat. Berbanding di Malaysia, penganjuran rumah terbuka dibuat untuk semua warga di kampung yang sama. Ini dia yang gue suka di Malaysia itu. Sungguh pun begitu, di Indonesia ada sebuah tradisi halal bihalal. Ia seakan-akan majlis sambutan hari raya.
masih mudik di Mudik kampung. di kampung. Meskipun ada perbezaan kecil dari sambutan Hari Raya Aidilfitri, apa yang penting, perayaan ini bukan hanya pada budaya dan adat tahunan semata-mata. Akan tetapi, Idul Fitri atau Lebaran merupakan sebuah ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam. Dia adalah waktu untuk mengeratkan tali silaturahim di kalangan keluarga juga masyarakat Islam tanpa mengira keturunan atau latar belakang agama. Sekian saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Jadi buat teman-teman semuanya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin buat kalian semua yang lagi berhari raya atau yang lagi mudik, yang lagi dari kampung mau menuju ke tempat kerjanya. Hati-hati di jalan, semoga kalian selamat sampai tujuan. Jangan lupa sholawat guys. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, comment, share. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.